Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang setia menghadiri kelas-kelas Cikgu Fazli. Uh, Terutamanya yang masuk awal, terima kasih. Okey, saya harap yang lain akan menyusul sekejap lagi lah. So, kita sekarang baru ada 5 orang. Oh, saya punya tab tak masuk lagi kan. Okey, sekejap. Hari ini saya akan meneruskan lagi tajuk fungsi trigonometri ke satu subtopik yang lebih yang penting lah sebenarnya dalam tajuk ni. Dalam tajuk ni salah satu tajuk yang sangat penting. Okey. Sebab uh, soalan graf ini uh, sekejap, saya punya ni dah bunyi bising. Okey. So, welcome Siti Nur Aliana yang baru masuk. Saya baru nak start ni. Present screen. Start now. Okay, hari ni saya tak pakai buku teks. Okey, untuk tajuk ni lah. Okey, untuk tajuk ni saja. Sebab saya nak pakai nota saya sendiri. Sebab buku teks saya tengok complicated sangat. Tapi still okey lah kan. Mungkin kita akan guna latihan dia ke apa sebagai kerja rumah ke apa. Tapi untuk penerangan konsep semua saya akan pakai nota saya lah. Okey. Pastikan awak ada kertas untuk conteng sebab awak perlu lukis sedikit. Awak untuk praktis lukis tu kena ada. Okey, awak mesti ada praktis lukis. Maksudnya awak mesti ada kertas contengan atau buku nota awak. Buku nota lah. Mesti ada buku nota. Okey, buku nota dan kertas conteng sebab awak pun kena praktis. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak cerita tentang apa tu tajuk ni berada di kertas mana. Kertas satu pun ada, kertas dua pun ada. Okay, kertas satu dia selalunya tak melibatkan soalan, jarang lah tak pernah ada lagi soalan-soalan berkaitan dengan graf. Soalan graf ni akan berada di kertas dua. Okay, dia akan kertas dua dia ada 10 markah. Okay, dan dia bergabung dengan soalan satu lagi, soalan proving. Okay, soalan yang mungkin kita akan buat lepas ni lah, proof. Soalan proof. Proving ni maksudnya dia bagi persamaan kiri dan kanan. Awak kena buat belah kiri ni selesaikan dan akhirnya dapat jawapan belah kanan ataupun sebaliknya, belah kiri atau ke kanan. Jadi itulah tu proving. Proving tu selalu 5 markah atau 4 markah. Dan selebihnya akan leduk di soalan graf. Okey, selalunya soalan graf ni sahaja, graf sahaja 4 markah. Okay, graf sahaja. Awak lukis graf ni dengan betul, awak akan dapat 4 markah. 2 tahun dah macam tu, 4 markah. Okey, maksudnya untuk graf sahaja 4 markah. Kalau awak tanya saya 4 markah tu sangat besar lah. Awak rasa besar ke kecil 4 markah? Besar. Untuk NMAT 4 markah ni boleh mengubah hidup, boleh mengubah result. Dengan penambahan 1-2 markah boleh mengubah result awak daripada B plus jadi A, A minus, dan dia boleh berubah dengan signifikan. Boleh ubah terus dengan tambah hanya 1 markah, tambah hanya 1 markah. So sangat antara B dengan B plus tu beza sikit je. Okay, sangat signifikan. Jadi mana yang boleh awak kaut markah, awak kaut lah. Okay, jadi saya buat terang lah, ini soalan ni 4 markah. Okay, graf kita ada 3. Awak tengok tajuk tu, saya tulis type dekat saya punya screen tu, graf fungsi sinus, kosinus dan tangent ni. So kita ada 3 jenis graf, graf sinus, kosinus dan tangent. Okey, boleh tak awak beritahu saya, awak pernah belajar tak graf ni dalam mana-mana subjek mat ada tak sebelum ni? Tak pernah kan? Tak. Mat form 5 kot, tapi Tak. awak belum masuk lagi. Jadi oleh kerana awak tak belajar lagi, saya kena ajar lah. Sebab sebelum ni kalau mat dia dah ajar dah, macam nak buat, saya rasa graf. Tapi kita buat basic sekarang ni. Sekejap Okey. Saya nak awak ada kertas untuk melakarkan sikit.
Yang pertama kita akan buat graf scene. Graf scene Graf scene. Okey, graf scene. Ataupun sinus. Okey lah, terpeluang lah. Okey, graf scene. Baik. Untuk kita meneruskan memanjangkan lagi ni, awak kena hafal mesti hafal ini basic dia. Maksudnya dia punya paksi Y dia. Kalau awak boleh lukiskan, boleh lukiskan lah. Okey, dan saya nak besarkan tak? Buat macam ni lah. 2, 3, 4. Saya besarkan sikit lah. Okey, saya cuba besarkan graf ni. Jadi, yang ni 1. Ini kita 1. Okey. Lepas tu, ini 360 lah. Standard lah. Ini 180. Okey. So, awak taruh ni 90 dengan tu 270 lah. Jadi, graf dia macam ni lah. Alamak, buatlah lawa sikit. Ketor tangan saya pasal apa? Sebab ada grid. Kalau tak ada grid senang je. Buat apa pun tak apa. Masalahnya ada grid, kita kena ikut grid. Okay lah, lebih kurang lah. Jadi untuk langkah pertama, awak kena hafal ni. Lukis ni. This is a very basic. Okay, nama graf ni adalah Y sin X. Okay, saya minta awak sekarang untuk berlatih lukis ni dulu. Okay, awak adakan kertas sebelah kat depan meja awak. Awak berlatih lukis Y sin X. Sebab kalau tak boleh lukis Y sin X, dia basic one, awak tak boleh nak cerita benda lain. Okay, saya bagi tahu kita nak pergi ke mana. Kita nak pergi akhirnya pada peringkat di akhir waktu kelas ni, awak boleh lukis graf. Sekejap cari satu soalan yang lebih kurang macam ni. Awak boleh lukis graf, contoh soalan bagi Y sama dengan 3 sin 2X. Okey. Akhirnya kita boleh lukis graf ni. Ataupun Y 2 ada tanda modulus kat sini. Modulus sin 3/2X. Okey. Ataupun itu dulu. Okay, so akhirnya di akhir waktu lagi, awak boleh lukis 3 sin 2X, 2 modulus sin 3/2X. Okay, jadi nak lukis ni awak tahu basic tu Y sin X ni. Okay, kita bukan nak belajar sin je, kita akan belajar cos. Okay, akhir sekali lagi kita nak awak kena boleh tulis Y 2 cos contoh 3X ke. Okay. Okay, di akhir waktu lagi. Kita mesti boleh lukis benda-benda ni. Jadi untuk boleh lukis ni kita kena tahu basic dulu. Okey, apa basic dia? Kena boleh lukis yang ni dulu. Kita akan warm up dengan main dengan beberapa graf dulu. Itu sekarang ni saya fokus saya kepada scene dulu sebab kita kena buat tiga-tiga. Okey. Baik. Okey, boleh. Boleh ikut setakat ni. Saya tak boleh dengar. Saya nak awak raise hand kalau awak okey. Okey, majority yang raise hand. Okey, terima kasih majority. So saya teruskan. Jadi, sekarang ni ini adalah graf yang awak mesti boleh lukis. Saya harap awak boleh lukis lah. Okey, saya harap awak boleh lukis.
Kalau awak tak boleh lukis ni, kita tak boleh ke mana. Okey? Okey, baik. Sekarang ni, kita ada satu keadaan bahawa macam tadi awak nampak saya bagi soalan panjang. Kita juga boleh, ni katalah graf kita yang pertama. Okey, graf kita yang pertama. Nombor 1. Okey, nombor 2. Katalah saya bubuh nombor kat depan. Contoh Y sama dengan nombor something 2 sin X. Okey. Bila tak ada ni maknanya ada satu lah. Okey. Bila tak ada nombor maknanya dia satu lah. Satu lah nombor kat sini satu. Okey. Okey. Bila ada dua, maknanya kita kembangkan kedua. Maknanya graf tu, awak tengok tangan saya sekarang. Graf tu, tadi ni satu kan. Ni satu, ni negatif satu kan. Awak tengok tangan saya. Ni, awak nampak ke tangan saya? Kau nampak skrin je? Nampak. Okey. Awak, ni satu. Ni negatif satu kan. Sekarang ni bila dia satu, dia mesti negatif satu. Dia mesti atas bawah dia sama. Tu konsep sin. Maksud ni kita panggil sin ni adalah amplitude. Ni kena bagi tahu nama-nama pula, lupa nak beritahu. Amplitude. Okey, amplitude. Yang ini kita panggil one period, satu kala. Bahasa Melayu dia satu kala. One period. Okey. Maksudnya 360 darjah. Okey. Lagi apa? Tak kisah, saya lupa nak beritahu istilah dia pula. Tak ada aku macam ni titik maksimum, ni titik minimum, awak tahulah. Okey, titik minimum maksimum tu biasa tu kita belajar kuadratik. Okey, yang penting yang baru tu amplitude tu. Maksudnya amplitude tu mesti sama panjang lah. Maksudnya katalah saya letak sekarang ni 2. Ni 2 kan. 2, jadi bila 2 dia akan kembang. Ni tadi 1, yang ni negatif 1. Bila 2 dia naik macam tu. 2 negatif 2. Kalau 3, 3 negatif. Yang ni 1, 1, 1 negatif 1, 2 negatif 2, 3 negatif 3. Dia makin kembang kita punya graf. Cikgu nak Boleh tanya faham sikit tu? boleh? Nak tanya Dia sikit boleh? dia boleh. Dia Kalau boleh. kita kan bila tambah tu kan kena kembangkan kan? Ya. Kita memang kena kembangkan graf tu je ke ataupun kita boleh tukar dia punya apa tu? Nombor. Kita tukar Nombor nombor kan? je. Tukar nombor je kan? Ya, bagus soalan tu. Okey. Jadi kalau lah kita buat macam ni, kan saya tak payah buat besar, susah nak buat besar-besar. Jadi saya buat macam ni, macam graf tadi. Macam ni. Okay, ni macam satu color lah. Ni satu color, one period. Okay. Ada kadang-kadang kita tak pakai sudut kat sini tau. Kita pakai yang satu lagi kita belajar. Sini 2 pi, sini pi. Okay, sini 3/2 pi. Sini pi/2 lah, 1/2 pi. Okay, kadang-kadang dia pakai pi. Ikut soalan. Okay, soalan yang akan bagi tahu nak dalam apa. Jadi kita pakai pi-pi. Yang ni kalau saya pakai pi ni sekarang ni 2 pi. Okay, yang ini akan jadi pi. Kita tanda yang dia sentuh je lah. Okay. Sebab dia lalu kat situ, kita bubuh lah. Okay. Jadi sekarang ni, kalau 2 di situ, maka di sini 2 lah. Ni soalan Aida tadi. Jadi sini akan jadi negatif 2. Yang ni dikembangkan dia panggil. Saya lah panggil. Orang lain tak tahu lah panggil apa. Saya panggil dia dikembangkan. Okay. Dia dikembangkan. Okay. Dan kalau kita pakai Desmos, awak boleh nampak lah. Boleh nampak. Sebab saya tak mau pakai Desmos tu bukan apa. Dia graf tu akan pagi panjang. Dia tak ada sekat. Macam sekarang kita sampai 360 je. Okay. Tapi kalau awak kecil kan, awak nampak lah. Awak nampak lah graf tu jadi. Sekejap kalau ada ni, saya tunjuk jugalah. Okay, saya akan tunjuk. No problem. Cuma saya nak beritahu, kalau nombor depan ni akan jadi dikembangkan. Sekarang ni katalah saya tukar kepada A lah. Macam buku teks dia kata ni A je, betul lah tu. Ni A. Jadi saya pakai dia A. Jadi katalah ni pemeriksaan ni A. Apa maksud dia A? A maknanya apa saja nombor, sini pun A lah. Boleh faham tu? Kalau 3, 3 lah. Kalau 4, 4 lah. Boleh? Please raise your hand kalau understand. Okay, very good. So, itu benda yang kedua. Okay, kita ada lagi. Kita bagi sini pula.
Yang ketiga, ni warm up baru warm up. Kita kena tahu dia punya apa tu nota-nota dia supaya kita boleh lukis. Main macam mana soalan kita boleh lukis. Okey, saya lukis balik lah. Saya tak mau lukis besar jadilah susah. Lukis kecil je. Okey, sekarang ni saya nak bagi saya yang baru. Y. Tadi saya bagi kat awak sin X kan? Saya bagi awak sin X kan? Yang ni yang tadi. Okey, saya kembangkan lagi. Saya buat tadi tambah lagi. Sekarang ni saya tak mau buat Y sin X. Saya kembangkan lagi. Saya jadi 2X. Okey, 2X. Okey. Apa maksud 2X? Okey, katalah ni ular. Katalah ni ular. Tambah 2 Graf kali. sini graf sini kita panggil dia ular kan. Kalau setengah cikgu dia panggil dia ular. Zaman cikgu saya dulu pun dia panggil ular. Masa saya sekolah orang rendah tu cikgu saya memang panggil ni ular. Okey, graf sini ular, sin berdosa ni ular. Jadi kalau ular X ni maksudnya sekok. Ular sekok. X ni ular dia sekok. Kalau yang ini maknanya ular dia berapa ekor ni? 2 ekor. 2 ekor ular. Dua. Okey, itu makna dia cikgu saya pernah bagi tahu benda ni kat saya dululah. Jadi saya teruskan je lah. Okey. Jadi 2 ekor ular. Maknanya apa maksudnya 2 ekor dalam ular itu dalam satu kala. Tadi dalam satu kala ataupun one period period ni kita ada seekor ular. Sekarang ni dalam period yang sama tapi ada 2 ekor ular. Okey, maknanya yang ni A ni kekal A lah, tak apalah kita biar saya lukis lah. Okey, ataupun saya nak bagi awak nampak saya lukis yang asal dulu macam ni. Okey, supaya kita tak saya buat macam ni. Maaflah buruk sikit lah. Saya tak khusus dengan Cikgu Tun ni, lukis-lukis ni. Okey, ni graf asal kita. Okey, graf asal kita. Lebih kurang macam ni lah. Saya ni berletak ni A. Saya letak ni negatif A lah. Sebab saya letak A tu kalau situ nombor-nombor lah. Okey. Baik, saya nak lengkapkan ni. Yang ni Y. Yang ni X. Lepas tu nak kena letak tanda-tanda kat sini lah. Ni 360 ni. Okey, 360. Sini 180. Macam tadi lah. Okey, macam tadi lah. Okey, sama je macam tadi. Beza sekarang ni kita ada 2X. Bila ada 2X, okey, ni jawapan yang sebenar. Yang ni bukan jawapan sebenar. Yang pen merah ni jawapan yang sebenar. Okey, sebab kita perlukan 2 ekor ular, maknanya sekarang ni saya perlu kecilkan supaya saya dapat apa tu? Saya dapat, maknanya saya kena tambah ni. Saya kena tambah tu. Tu yang ni tadi patutnya ni 270 lah. Yang ni patutnya 90 lah. Okey, jadi saya perlu okey, ni seekor. Okey, boleh nampak tu? Yang merah tu. Merah lah jawapan kita. Tu baru seekor. Seekor ular. Lepas tu kita naik sekali. Kena sentuh. Okey. Lepas tu. So ini adalah Y sama dengan A sin 2X. 2 ekor ular. Okay, sekarang ni tadi seekor ular untuk satu kala kan. Sekarang satu kala tu ada 2 ekor ular ni. Kita tengok depan ni. 2X tu maknanya ada 2 ekor ular. Kalau cos kita panggil mangkuk kan. 2 mangkuk. Okay, sama je. Cos dengan sin ni dia sama je konsep dia. Tangent lain sikit je. Tangent dia kurang lagi. Sebab tangent lagi senang. Okay. Okay. Boleh lah, boleh. Ataupun saya nak aja cos sekali. Tak payah lah. Satu-satu lah. Okay. Saya aja satu-satu. Saya pergi pening pula. Tolong. Yes. Tolong raise your hand kalau okay. Okay, thank you. Mana sekarang, ini adalah graf yang kita kembangkan graf ni maksudnya daripada ni asal. Okay, yang ini asal graf sin kita. Y sin X ni memang graf yang paling basic, asas. Lepas tu kita ada A sin X ni. Okay, kita boleh kembangkan dia. Yang ni kita tengok berapa ekor yang ada.
Kalau 3X kena ada 3 ekor dalam satu color. Kalau 4X kena ada 4 ekor ada. Yang tu kadang makin susah tu. Okay. Awak nak kena bahagi bagi ngam-ngam kan. Selalu jaranglah jumpa 3X, 4X jarang. Paling tinggi 2X lah. Tapi ada juga 3X. Okay, kalau nanti kita tengok kalau ada. Okay, baik. Saya teruskan lagi dengan yang dia ada 5 semua. So, yang keempat. Yang keempat. Yang Cikgu, keempat. sekejap je. Ya. Ya, ya. Ada soalan? Nombor 3 tu, Ya. nanti kena lukis warna merah dengan warna hitam sekali ya? Tak. Ke Tak, tak, nak tak. lukis warna merah saja? Merah saja, merah saja. Yang hitam tu saya nak tunjuk kat awak yang ada seekor ular dengan 2 ekor ular. Itu je. Itu yang Oh, asal. okey. Terima kasih lah. Tolong bagi tahu benda tu sebab saya tadi nak tunjuk contoh supaya awak takut awak tak faham ke apa kan. Ni jawapan dia mesti jadi macam ni lah. Okay, saya dah padam dah tu. Boleh? 2 ekor ular kat situ. Boleh. Okay, thank you. Yang saya lukis satu tu untuk tunjukkan graf yang asal. Okay. Itu selalunya nak buat soalan ni memang sebab tu saya bagi tahu awak. Even SPM nanti, soalan ni soalan lakaran. Tak perlu pakai graf pun. Tak perlu pakai kertas graf pun. Okay, soalan lakaran. Setakat yang saya tahu sepanjang kami makin ni tak pernah lagi kita tengok ada. Ada juga pelajar pakai kertas graf tapi uh, maksud saya dalam segi skema. Skema tak payah ada kertas graf pun tak apa. Sebab dia adalah soalan lakaran. Dia minta awak lakarkan graf. Jadi awak lakarlah. Lakaran tu kena betul je lah. Okay. Jadi tak perlu sampai kita nak guna kertas graf. Lepas tu takut buang masa. Jadi dia nak cepat je. Cepat tu maksudnya asalkan betul dia punya graf tu. Okay, tapi betul graf tu maksudnya sekarang ni ada satu benda yang kita boleh tolak markah apa dia. Bila graf ini tak menepati, contoh tak sentuh titik boleh kena tolak markah. Dia buang markah dia. Jadi bila graf sin kena betul-betul lukis graf sin. Kalau graf tu graf cosinus memang kena betul-betul lukis graf cosinus. Selalu yang silap cosinus lah. Okay, sin ni boleh maaf lagi ramai orang boleh buat betul lagi. Cuma yang orang kita potong markah ni selalu dekat dia tak kena. Dia tak kena macam tak sampai. Contoh patut awak tengok pen warna hijau ni kan. Macam mana saya nak nak tolak markah dia macam alamak pergi padam pula dah. Macam mana saya nak tolak markah dia macam ni. Dia buat sini tak sampai. Yang lain semua sampai. Satu tak sampai. Bulat kat sini tolak markah. Okey, hilang tu markah satu. Soalan markah 4 ni apa markah pertama? Markah pertama dia tak mau peduli apa. Contoh katalah soalan dia yang tadi saya bagi tahu yang ada saya tulis soalan yang saya padam dah ke. Katalah soalan yang susah, kononnya susah kan. 3 cos, contohlah 3 cos X tambah 1 kan. Contohlah ni soalan dia kan. Lepas tu, maksudnya, markah pertama awak dapat adalah dengan kita nampak ada graf cos. Tak peduli lain lagi. Betul awak lukis graf cos tu. Sebab tu saya kata penting awak lukis basic. Setengah orang dia tak tahu pun nak buat soalan ni. Tapi dia hafal yang basic tu. Jadi dia lukis yang basic je. Untuk markah pertama, kita tak tengok apa pun. Kita tengok bentuk je. Bentuk sin macam tu kira dapat satu markah. Kalau bentuk macam tu untuk cos. Nampak je bentuk satu markah. Okey, nampak bentuk. Itu untuk markah pertama. Tapi bentuk mesti kena dia punya apa? Dia punya line tu kan kena dia asymptote dia semua betul. Maksudnya atas bawah dia punya jarak atas jarak bawah ni kena sama panjang apa semua ikut syarat tu. Okey, baru kita bagi markah penuh untuk satu markah tu. Okey, baik. Teruskan keempat. Yang keempat, kalau kita ada satu keadaan, mana pen hitam? Yang mana kita ada satu keadaan, kalau kita Y sama dengan, kita sekarang letak modulus pula. A sin X. Okey. Jadi, apa maksud modulus? Tuan-tuan dan puan sekalian, cuba bagi tahu saya apa maksud modulus. Semua naik atas. Ya, semua naik atas. Ataupun dari segi bahasa yang selalu saya cakap, modulus dia apa? Semuanya positif.
mempositifkan kan. Positif. Modulus ni adalah perkara yang kita positifkan. Jadi bila kita positifkan, graf pun jadi positif. Okey, tapi macam saya buat tadi lah, saya selalunya nak tunjukkan kefahaman tu, kita kena lukis dululah yang asal. Sekejap lagi. Tak sama, tak balance. 3 kotak, sini pun kena 3 kotak juga. Okey, katalah lebih kurang lah. So ini graf asal. Okey, bukan jawapan lah. Saya selalu lukis graf asal dulu untuk pemahaman. Okey, graf ni graf asal kita. Oleh kerana kita nak jawapan ada tanda ni, modulus. Okey, modulus ni kita dipanggil bahasa mudah kita letak di ataskan, dipositifkan. Bila dipositifkan kita tak mau yang negatif lah, yang bawah semua tak mau. Jadi apa ni jawapan dia sekarang? Jawapan dia sekarang. So yang mana negatif kita naik atas. Dia seolah-olah kita flipkan graf tu naik atas bila ada tanda tu. So kita tak mau lagi bahagian ni. Tak mau lagi bahagian ni. Okey. Dan dekat sini kena ada ni lah. Sini 360, sini 180. Okey, sini A kita. Okey. Boleh faham tu setakat tu? Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay, thank you. Terima kasih. Tolong raise hand ya kalau faham. Jadi maknanya sekarang ni kalau kita ada tanda modulus, kita akan menaikkan graf itu. Kita naikkan graf tu. Okey, dan yang terakhir kita ada contoh, kita ada yang terakhir lah, yang kelima. Kalau kita ada graf yang macam ni, Y sama dengan sin X ada tambah 1. Okey, ada tambah 1. Apa maksud tambah 1? Tambah 1 maksud dia adalah menaikkan graf. Kita naikkan graf tu. Contoh macam ni. Macam biasa saya akan lukis yang asal dulu. Okey, yang asal dia macam ni. Alamak. Asal dia macam ni. Macam ni yang asal. So sini katalah sebab dia tak ada A apa. So kita anggap dia 1 lah. 1. Jadi sini 1 lah. Ni macam asal. Okey. Sini 360 ataupun 2 pi mana-mana lah. Okey, yang ni graf asal. Ni graf yang tak ada tambah 1 ataupun tak ada lagi tambah 1 ni. Y sini. Yang ni yang asal. Okey, bila ada tambah 1, apa jadi? Sekarang ni saya pakai pen merah. Okay, tengok apa jadi. Apa maksud tambah 1? Tambah 1 kita naikkan graf. Tengok tangan saya. Naik. Graf tu naik. Okey, dia naik. Maknanya apa? Kita tambah 1. Kat sini pun kita tambah 1. Sini kita tambah 1. Apa jadi kita tambah 1? Maksudnya sekarang Jadi 2. dia jadi 2. Okey. Jadi saya padam balik. Saya tulis dia adalah 2 kan. Okey, sekarang saya tulis itu 2. Maknanya sekarang saya padam ini. Sebab dia naik, dia jadi 2. Dia bukan semudah tu awak tulis terus jadi. Alamak tu. Dia bukan semudah tu awak terus tulis 2 je macam ni, 2. Sini awak tulis sini negatif 2. Tak boleh Yang bawah tu tak payah tulis lagi, tak apa. Yang bawah tu sebenarnya jangan tulis apa-apa lagi, relax dulu. Okey. Sebenarnya dia akan jadi kosong lah. Negatif 1 tambah 1 dia akan jadi kosong kan. Okey, biar dulu. Kalau awak nak tulis, sebab nanti kan awak nak angkat graf tu. Bila awak nak angkat graf tu, kalau awak tulis awal-awal kosong ni, boleh ke nak tulis awal-awal lah? Boleh kot. Nak tulis tak apalah, biar tulis sebab saya ruang ada kat sini. Okay, katalah saya tulis kosong. Sebab awak macam tadi sini 1 tambah 1. Sini negatif 1 tambah 1. Jadi ni jawapan dia. Okey, awak akan tambah 1. Awak naikkan graf awak. Jatuh pula dah. Okey, lepas tu sekarang ni katalah ni dah kosong. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang bila itu kita punya line ni.
Mana line saya nak tunjukkan? Line ni. Line ni tadi asalnya dia kosong ni. Kan? Sekarang ni kosong ni kalau tambah satu jadi apa? Sebab kita tambah satu kan? Ni pun kena tambah satu juga ni. So dia akan jadi? Satu. Dekat situ pun jadi satu. Ni pun jadi satu. Saya padam sekejap. Macam ni lah. Nak ajar online kan? Okay. So situ jadi satu. So problem kita sekarang adalah kita perlu hilangkan garis yang ada ni. Dan sebab apa hilangkan? Sebab garis tu adalah garis kosong. Paksi kita tu paksi kosong. Jadi kita kena letak garis kosong sekarang dekat sini. Tak mana? Tak mana garis kosong kita sekarang? Satu tadi. Ni lah garis kosong kita sekarang. Tak pakai pemadam pula dah. So saya pakai pemerah jugalah. So ni lah garis kosong kita sekarang. Sebab itu kosong kan? Okey, jadi sekarang ni. Okey, so jawapan kita macam mana? Yang betul-betul jawapan. Okey, saya lukis yang betul-betul jawapan. So awak padam ni. Okey, awak padam ni. Okey, boleh. Nampak dah tu? So kita punya graf dah naik ke atas tu. Tadi graf kita tengah-tengah kan? Dia naik ke atas. Kita punya kosong dah duduk di bawah. Okey. So awak boleh padam lah ni. Ni. Okey. So nak bagi dia nampak tu, ni boleh kita letak dot. Alamak. Okey. Kita letak dot je lah. Bukan garis dia lagi. Okey. Satu tu sekarang tu jadi satu je lah, dot je. Yang awak kena bold tu garis kosong. Sebab kosong adalah kita punya paksi skala, paksi X kita sekarang telah berubah jadi kosong. Okey, graf kita telah dinaikkan. Okey, graf kita telah dinaikkan. Jadi inilah graf Y sin X tambah 1. Okey. Dan kita ada keadaan yang kita turunkan, iaitu kalau soalan itu adalah Y sama dengan sin X tolak 1. Tolak 1 kita buat benda yang sama, tapi tadi kita naikkan kan? Sekarang kita turunkan. Kita tolak pula. Tadi maksudnya yang tepi ni kita tolak pula. Tapi jangan lupa yang kosong tu akan jadi dia punya paksi. Okey. Yang ada tambah tolak ni kadang awak akan pening sebab apa tau? Kadang-kadang dia letak kat depan. Contoh Y dia letak negatif 3 sin X. Oh, negatif tak ada kat sini Patut ada lagi satu. Okey, tak apa. Bukan negatif 3 tu. Sekarang ni saya buat. Kata dia buat soalan yang sama. Dia buat negatif 1. Negatif 1 tambah sin X. Macam ni. Okey, ada tambah sin X. Dia terbalik kan? Benda yang sama je. Ni dengan ni sama. Okey, tapi dia letak negatif 1 kat depan. Okey. Jadi, kalau jadi macam ni, awak letak balik negatif 1 ke belakang balik. Okey. Dia boleh diubah-ubah. Okey. Jadi, ini adalah cara kita. Ada satu lagi sebenarnya. Kat nota kat buku ni ada 5. Sepatutnya ada lagi satu, negatif. Apa maksud negatif? Negatif dia terbalikkan graf. Contoh, saya pergi balik soalan yang pertama ni. Ada lagi satu. Oh, banyak juga nak kena hafal ni. Saya pergi soalan yang ni banyak sangat conteng. Pergi yang nombor 2 ni. Kau tengok Yang ini, katalah saya tambah negatif dekat depan. Saya pakai pen warna hijau. Tengok saya tambah negatif. Okey. Saya tambah negatif. Apa jadi kalau saya tambah negatif? Negatif maknanya terbalik. Okey. Okey. Modulus naikkan. Modulus menaikkan. Okey. A ni maknanya kembangkan. A ni maknanya kembangkan. Okey. A tu maknanya kembangkan graf. Okey. Lagi apa? Yang 2X tu maknanya 2 ekor ular. Kalau cos 2 mangkuk. Okey. Lagi. Modulus kita naikkan. Benda tu kat bawah kita naikkan. Tambah satu tu ataupun tolak satu kita ikut. Tambah kita angkat. Ataupun kita turunkan. Okey.
Bukan dia, saya nak kata di atas kan tak kisah sama macam modular. Modular saya bawah naik atas kan. Maksudnya yang tambah satu tu angkat, turun. Okey, angkat ataupun turun. Yang satu lagi negatif, kalau ada negatif, negatif terbalik. Okey, kalau dia bagi A, negatif A sin X, maknanya ni graf asal kan? Ni graf asal. Jawapan awak sekarang awak akan buat ni terbalik. Terbalik maksudnya dia akan flip. Yang hijau akan jadi jawapan. Okey, yang hijau pula akan jadi jawapan. Boleh faham tu? Jadi saya padan yang hitam ni. Okey, ni jawapan untuk kalau ada negatif. Dia terbalik. Tolong raise hand kalau faham. Okey, ada je negatif, you have to flip the graph. Terbalikkan graf. Okey. So, saya nak kena ajar course pula. Satu-satu lah. Tapi laju sikit lah, awak dah nampak dah. Kita apa kata sekejap sebelum kita sekejap, sebelum kita teruskan kepada graf tu, apa kata awak salin satu benda ni? Yang ni Awak salin ni pen hitam. Awak salin ni negatif 2 sin 2x tambah 1. Okey. Baik. Jadi saya nak tulis nota yang kita buat tadi tu lah. Okey. Nota dia macam ni. Satu saya tulis balik benda ni. Okey. Apa maksud negatif ni? Balikkan. Okey. Terbalikkan. Diterbalikkan. Ni cikgu saya ajak dulu ni. Okey. Dikembangkan. Dikembangkan. Okey. Maksud dikembangkan faham kan? Kembang lah. Kembang. Tengok tangan saya kan. Dia kembang. Okey. Kembang. Sin ni boleh kita tukar dengan cos. Okey. Sin dengan cos boleh tukar. Okey, tangent tak boleh pakai semua lah. Ada juga yang boleh, tapi sebab tangent dia graf dia tak ada dia infinite tau. Tangent dia graf dia panjang, dia infinite. Dia tak ada ni. Jadi ada yang kita boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Tapi graf yang saya persamaan yang saya tulis ni terpakai untuk cos dan sin. Kalau cos awak cuma tukar bentuk graf je. Okey, yang lain semua sama. Okey, yang kita buat tadi, dia punya konsep tadi sama, sin dengan cos sama. Okey, sin kita boleh pakai dengan cos. Yang ini kita panggil 2 ekor ular lah. Okey, saya tulis 2 ekor ular boleh kot? 2 ekor ular. Kalau 2x, kalau 1x atau x saja maknanya seekor ular lah. Kalau 3x, 3 ekor ular lah. Okey. Okey, dan tambah satu ni, ada satu ni, modulus. Modulus ni itu di ataskan. Di ataskan. Okey, satu ni, tadi saya kata angkat kan? Diangkat ataupun dinaikkan. Diangkat atau dinaikkan. Awak hafal lah mana-mana satu awak nak hafal kan? Diangkat tu maksudnya graf tu awak angkat. Ataupun awak naikkan dia. Okey, naikkan graf tu. Dinaikkan. Okey. So ini ada nota yang penting untuk kita lukis graf. Okey. Boleh? Tolong raise your hand. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Biasanya saya nak pergi sepintas lalu untuk cosinus. Okey, sebab saya dah 9.45 dah, saya takut lagi tak sempat nak bincang soalan-soalan yang sebab sepintas lalu lah. Okey. Macam mana pun awak kena hafal dia punya basic dia tu. Cosinus punya basic adalah ini. Sama juga, kat sini awak boleh 180. Sini awak boleh buat 360. Jadi sini awak boleh je jatuh pula dah.
Okey, lebih kurang lah. Ini 1, sini negatif 1. Okey, sini X lah. X, ni Y. Okay, this one is satu color ataupun period lah, satu color. Maknanya graf ni selalu kita tolak markah dia bila dia tak ada orang buat macam tu. Okey, ni salah. Dia mesti ada ni. Mesti ada. Okey, mesti ada tu. Boleh faham tu yang paling basic ni. Tolong raise your hand kalau faham yang ni. Okey, thank you. Maknanya sekarang ni ini adalah graf cos yang paling asas. Okey, yang asal. Maknanya lepas ni kita nak terbalik ke, kita nak moduluskan ke, itu kita buat lah. Okey. Okey, sekarang kita buat yang pertama dulu. Kita buat laju-laju sikit saya ni. Dia jadi tak laju bukan apa, saya apa tu, tak biasa pakai yang apps ni. Jarang-jarang pakai, dia jadi okey, baik. Katalah saya pakai ni nombor 1 tadi, nombor 2. Okey, kalau kita ada A cos X, saya pakai, nak cepat saya pakai yang sama lah. Saya pakai pen merah pula. Sekarang saya tulis ni, yang ni Y cos X. Yang asal, kalau saya tukar sekarang ni, Y cos X ni jadi Y A cos X. Maksudnya saya nak kembangkan dia. Okey, bila kembangkan dia, dia sama juga. Okey, maknanya kalau saya tulis ni Y 2 cos X, maka sini akan jadi berapa? Sini akan jadi 2. Sini akan jadi negatif 2. Boleh tu. Itu masuk kembang. Atas amplitude ni dengan sini kena sama panjang. Okey, mesti sama panjang. Amplitude ni. Okey, dia bergantung pada A depan tu. Kalau A tu 5 ataupun 3, Y 3 cos X. Maksudnya sekarang ni semua ni jadi 3 lah. 3. Ni jadi 3. Negatif 3. 3. Tu yang pertama. Boleh? Saya teruskan kalau okey. Okey, thank you. Yang raise hand tu. Okey, dan kalau kita ada nanti saya lukis lain pula lah. Kita ada Y equal to A cos, sekarang ni 2X. Tadi 2 ekor ular, tak boleh ular dah. Yang ni kita panggil mangkuk. Mangkuk ayun ke apa ikut lah, mangkuk. Okey. Tapi dia 2 mangkuk lah. Okey. Maknanya 2 mangkuk dalam satu color. Okey. Jadi kita tadi ni satu color ni. Okey. Jadi macam mana kita nak buat 2 mangkuk dalam satu color ni? Maknanya kita okey, saya pakai pen warna hijau ni, saya lukis kat sini juga. Okey. Katalah soalan dia Y sama dengan 3, sebab sini dia ada 3, saya pakai 3 je lah. 3 cos 2X. Okay, 3 cos 2X maknanya kita perlu kat sini menunjukkan 2 mangkuk. Jadi dalam satu color ni kita perlu tulis 2 mangkuk. Mangkuk pula dah, mangkuk. Okey. Jadi ni tengah dia lah. Kita kena ada tengah dia, senang saya nak bajet nak buat. Okey, jadi sekarang ni saya perlu sini. Lebih kurang lah. Aduh, jatuh lagi. Okey, ni mangkuk kita yang pertama. Pergi sini. Lebih kurang macam tu lah kot tu. Tak berapa straight. Lebih kurang macam tu lah. Sepatutnya dia tak boleh lepeh sangat tau. Dia tak boleh macam dia kena tajam sikit. Dia kena tajam lah. Dia kena tajam macam tu. Yang ni pun sama.
Dia tak boleh lepeh. Tajam sikit. Jadi, ni. Dia tak boleh lepeh. Okey, yang ni awak perasan tak tu ada 2 mangkuk kat situ sekarang. Dalam satu color. One period. Okey. So, kalau 3X, 3 mangkuk. Awak kena bahagi lagi. Itu jarang keluar soalan-soalan tu. Soalan 4X tu jarang. Sebab tu kalau boleh kita hafal terus 2X dengan 2X, 2 mangkuk. Kalau boleh 2X ni awak hafal terus. Untuk sin dengan cos ni hafal terus untuk 2 mangkuk. Selalunya maksimum boleh pergi 2 mangkuk. Selalunya saya tak kata tak boleh lagi keluar 3X lagi. Kan boleh lah. Tapi selalunya soalan dia tak pergilah sampai 3X. Kita tengok ada tak soalan yang cerita-cerita pasal 3X. Mungkin jarang lah, jarang. Kalau ada pun sangat-sangat jarang. Kalau dia buat juga 3X, okay, katalah dia buat soalan tu 3X, dia tak akan minta sampai 360. Maksudnya dia akan minta contoh 0, X, mungkin sampai 180 je, separuh je. Maksud kita tulis separuh je. Okay. Sebab tu soalan akan mention graf tu sampai darjah mana. Saya lukis ni satu color sampai 360. Tapi kadang-kadang soalan dia suruh kita lukis, tapi dia kata jangan lukis semua. Awak buat 0 sampai 180 je. Maknanya jawapan awak kalau dia minta 180 contoh soalan yang sama ni, tapi dia minta kita lukis kosong yang ni sampai 180 je. Maknanya kalau sampai 180 awak kena padam lah yang ni. Awak boleh lukis ni mula-mula. Lepas tu awak ambil pemadam, awak padam bahagian ni. Ni, semua awak padam. Dia nak sampai 180 je. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya satu je lah mangkuk juga. Betul tak? Sebab kalau 360 tu kita dapat 2 mangkuk, betul tak? Kalau 180 tu satu mangkuk. Jadi macam itulah. Okey, kadang-kadang dia buat 3X, dia akan minta kita lukis tu. Jadi, okey, tolong raise hand kalau faham. Untuk saya teruskan lagi. Dah berceramuk sangat ni. Kena padam sikit. Awak tengah salin Okey, saya pakai yang lain lah. Dah. Okey dah. Terima kasih Afiq. Baik, nombor 2. Bukan nombor 2, dah nombor berapa dah saya pakai graf yang sama kan. Jadi katalah kita tambah lagi modulus. Macam tadilah kes yang ada modulus. Sekarang saya buat A cos X tapi ada modulus. Okey. So Y sama dengan A cos X ada modulus. Jadi macam kalau boleh kita lukis dulu yang basic. Okey, yang basic kita apa dia? Okey, yang basic kita kata saya lukis, saya buat balik. Ini 180, ini 360. Maknanya sini 270, sini maknanya 90 lah. Ataupun awak boleh pakai pi apa semua tu lah. Okey, jadi kat sini katalah sebab kita sini pakai A, jadi kita pakai A, tak payahlah saya nak buat nombor. Okey, A je lah. Okey, katalah saya buat. Panjang sikit. Okey, sini negatif A lah. Okey, ini basic. Tapi kita ada modulus kat situ. Modulus, kita akan mempositifkan apa yang negatif. Jadi yang negatif yang ini je. Ni yang negatif kan. Jadi yang negatif ni kita naik atas. Kita flip dia sama sebiji. Maksudnya. Tu. Okey, maknanya sekarang. Yang bawah kita kena padam. Jadi ini adalah jawapan untuk Y equals X yang ada modulus. Kalau okey, saya teruskan. Tolong raise your hand. Okey, terima kasih.
Baik, sekarang ni katalah saya tambah lagi satu last. Tadi kita buat tambah kan, kita buat tolak pula. Iaitu kalau kita ada soalan yang macam ni, Y, buat satu soalan lain lah. Kita ada soalan ni Y cos X. Tadi saya buat tambah kan, sebab tolak pula. Tolak satu. Okey, sekarang kita nak tengok dia jadi macam mana kalau tolak. Okey, jadi awak boleh lukis yang asal, no problem. Macam saya selalu saya lukis yang asal, tu saya guna pemadam-padam balik yang mana tak mau kan. Okey, jadi boleh lukis yang asal, tak ada masalah pun sebenarnya. Ni satu, jadi awak boleh lukis yang asal. Maksudnya buruk sikit lah, sorry lah. Ini 180, yang ni 360. Lebih kurang macam tu lah. Aduh hai, nak lukis cantik-cantik pun tak reti. Okey, baik. Yang ni yang asal, yang tanpa ada tolak satu. Okey, tanpa ada tolak satu. Sekarang kita nak tolak satu dia. Okey, so, ni negatif satu kan. So apa berjadi bila kita tolak satu? Maknanya ni akan jadi, saya pakai pen warna merah ni. Jawapan akan jadi warna merah. So ni tolak satu. Ni akan jadi tolak satu. Kosong pun akan jadi tolak satu. Okey, so apa jadi jawapan dia? Kat sini akan jadi kosong. Satu tolak satu kosong. Kosong tolak satu akan jadi negatif satu. Okey, negatif satu tolak negatif satu jadi negatif dua. Okey, boleh tu? Okey, sekarang ni awak punya kosong di mana? Kosong tu lah akan jadi garisan awak. Betul lah? Kosong itu akan jadi garisan awak sekarang. Kosong adalah kita punya paksi Y, paksi X kita mesti kosong ya. Okey, jadi saya kena buat yang baru kosong saya yang ni. Okey, yang tu. Itulah kosong tu dia jadi dia punya apa? Dia punya tu sekarang. Saya ambil pemadam saya nak bagi dia unit yang betul sekarang. Okey, unit yang betul saya tulis sekarang sebab tadi saya buat ni kan. Yang ni sekarang tadi jadi satu lah. Okey, bukan kosong lah. Aduh hai, kosong. Okey, lepas tu tadi sini akan jadi negatif satu, sini akan jadi negatif dua. Okey, lepas tu ini je lah. Nak buat apa lagi? Kan? Tak ada apalah. Cumanya yang tanda-tanda ni janganlah biar kat sini, siang ke dia kan. Jadi naik balik 180. Ni jadi 360. Okey. So yang ni padam. Dia dah naik ke atas. Baru nampak dia naik ke atas. Tu graf kita turun ke bawah. Tolak satu tu dia turun ke bawah. Tu maksud dia. Okey, kalau awak faham, tolong awak raise your hand please now. Okey, thank you. Dan kita ada last sekali, iaitu kalau dia negatif. Okey. Kalau dia negatif. Nak pakai nak balik yang ni. Tak payahlah, tulis je balik. Negatif. Okey, kalau dia negatif, awak nak lukis balik macam biasa pun boleh. Awak boleh lukis je. Maksudnya awak boleh, ni 180, ni 360. Lebih kurang lah, saya pun dah lama tak lukis. Jadi macam itulah lebih kurang. So ini satu, ini kata satu. Ini kalau biasa, Y cos X. Okay, sekarang saya pakai pen hitam. Kalau dia Y equal to negative cos X. Apa maksud negatif tadi? Apa maksud negatif tadi? Diterbalikkan. Terbalik kan? Kan, dia diterbalikkan. So kita terbalikkan je lah, graf kita terbalikkan. So macam mana nak terbalikkan? Terbalikkan ni maknanya sekarang ni awak tengok satu persatu. Sekarang ni dia macam ni.
Kan? Masa sekarang ni dia macam ni. Okey. Ni. Okey, so itu jawapan dia. Yang merah awak kena padam lah. Yang merah kena padam. Okey. Ini adalah jawapan kalau dia negatif. Okey, boleh? Boleh? Okey, thank you. Okey, saya pergi ke last tangent. Macam tak habis ni, macam nak kena sambung pula kalau tak dan ada lagi setengah jam dan lagi untuk saya buat tangent kejap je. Okey, tangent tak banyak. Dia punya PL dia sikit je. So graf tangent dia adalah kalau tangent. Okey, kalau tangent kita tulis dia y sama dengan tan x je kan. Jadi yang ni yang paling asas lah. Yang paling asas. Okey, panggilan untuk tangent ni macam-macam lah. Highway lah. Apa tu. Macam-macam lah. Ada yang panggil apa itu saya dah lupa dah. Tapi saya senang panggil ni graf tangent lah. Graf tangent. 90. 180. Okey, 180. 270. 360. Okey. Lepas tu, ni yang paling basic lah. Awak boleh lukis pakai Desmos lah. Awak tulis Desmos tu senang. Dia terus je. Semua graf jadi terus. Ni tak boleh kena. Yang ni kita panggil dia apa lah? Asymptote Asymptote. Tadi kita panggil apa tadi? Kita panggil yelah asymptote lah. Okey, asymptote. Yang ni asymptote. Jangan kena. Maksudnya apa yang maksudnya jangan kena tu maksudnya ni yang salah, yang merah ni. Jangan kena. Jangan kena. Okay, tu maksud dia jangan kena. Dia infinite tak kena. Dia naik atas sampai tak kena. Okay, dan satu lagi dia tak ada, macam saya kata tadi dia tak ada nilai minimum maksimum. Dia sini kosong. Kosong je lah. Awak tak payah letak nombor 2, 3. Boleh nak letak tapi tak payah lah. Sebab dia orang kata apa? Dia infinite. Dia sampai ke atas. So tidak ada ni. Jadi kat sini untuk pen hitam ni tak nak lukis bagi betul je. Dia kena ada juga garis ni kat sini. Kalau boleh hafal lah nak lukis ni. Okay, satu lagi yang ini. Okay, dia tak kena dekat bahagian asymptote ni ya. Ni dengan ni tak kena. Ni tak kena. Okay, jangan kena yang tu. Okay, yang lain okay. Yang ni satu color ni. Okay, one period yang ni. Maksudnya 0/360. Ni graf ni. Ini graf untuk tangent X. Okay, so dia tak berubah banyak. Kalau saya katalah saya pakai pen merah ni, saya tukar soalan. Katalah saya letak Y. Lepas tu saya letak saja letak A tan X. Okay, saja nak kelirukan awak. Ada A kat depan tu kan. Lepas tu letak ni. Modulus. A tu tak beri kesan apa. A tetap tak ada. Okay. Sebab dia macam bukan graf macam sin dengan cos. So dia tangent dia tak memberi kesan. Lepas tu kita terus tengok kepada modulus je. Modulus tu adalah graf yang apa? Diataskan. Okay. Diataskan. Ni. Diataskan modulus. Sama je lah kita boleh pakai. Okay. Jadi kita pakai je lah. Mana dia? Jadi jawapan yang merah ni. Yang merah ni maksud yang hitam tu dah okey. So awak ambil yang ni. Yang mana yang duduk bawah tu awak naikkan. Okay. Dia jadi apa tu? Positif lah. Yang ni. Yang atas. Okay, so yang ni tak mau. Yang ni tak mau. Boleh?
Tolong raise your hand kalau faham. Okey, itu tanda modulus. Modulus kita positifkan dia. Okey, dan satu lagi keadaan tangent x ni last last. Tak ada. Yang dia tak ada banyak sangat macam yang apa dia nak angkat turun tu tak ada sebab dia kan infinite. Dia tak ada kena-mengena dengan belah kiri. Kita punya paksi Y tu tak ada kena-mengena dengan dia. Jadi dia tak ada libat banyak sangat. Tapi dia boleh buat dua color. Okey, dia boleh jadi macam ni. Dua highway ataupun dua tangent. Maksudnya kalau saya bagi soalan macam ni. Kita lukis balik lah. Saya bagi soalan, ni soalan dia. Y equal to tangent 2x. Maksud dalam satu color tu, kita kena buat dua set tangent. Okey, sebab satu kalau tan 1x tu yang tadi, yang ni 1x. Okey, ni 1x. Okey, sekarang kita kena buat benda yang sama ada dua dalam satu color. Maksudnya, okey, saya lukis. Okey, apa saya nak buat dulu? Saya selalunya nak senang, kita buat dulu tanda kat bawah ni 90, 180, 270, 360. Okey, lepas tu sebab dia melibatkan dua ni, saya perlu guna yang tengah ni jugalah. Dia akan jadi dia punya apa? Asymptote tadi. Okey, lebih kurang macam tu. Lepas tu, ini kosong, tak masalah. Terus naik je. Kat sini. Dia macam makin kurus sikit lah. Okey, jangan kena. Okey. Dia sepatutnya kat sini dah habis dah. Ni. Ini satu color lah. Dia ni yang one period tadi Okey. So kita buat dua color. Saya pakai pen warna biru pula. Okey, sambung. Okey. Jadi awak nampak tak? Ada biru dengan hitam tu. Nampak kan? Nampak. Okey. Jadi dia ada dua set ataupun dua tangent X lah. Seboleh-bolehnya awak hafal. Tu saya minta awak hafal dia basic dulu. Okey, betul kita boleh lukis lah. Macam ni 2X maknanya kita perlu bagi dia jadi dua. Kalau awak boleh hafal yang saya buat hari ni, boleh hafal semua lukisan ni, dia tak banyak dia pun tak boleh tanya banyak ini je lah lebih kurang pun. Okey, jadi katalah kita warm up sikit. Tadi kita dah warm up, sekarang kita nak pergi kepada contoh-contoh soalan yang mungkin keluar sebab dah pukul 10 lebih ni. Katalah saya minta awak okey, mari kita buat satu soalan dulu. Tak, saya bagi soalan baik ni Y equal to 3 sin 2x. Dalam kosong x 2 pi. Yang tu kita kena ikut ni. Dia bagi soalan akan bagi ni mesti bagi ni. Dia nak suruh kita buat dekat mana. Sebab kalau tak bagi, awak try type dah 3 sin 2x ni dalam dalam Desmos ataupun dalam graphing calculator lah, dalam apps Android apa semua kan. Awak try tekan 3 sin 2x, dia akan jadi panjang. Sebab dalam tu kita tak boleh skat. Okay, dia akan pergi semua. Ada juga yang boleh skat lah, tapi dia akan lukis semua lah. Sekarang ni dia bagi 0 sampai 2 pi, maksudnya 0 sampai 360 lah. Itu je kita nak, besar tu je. Jadi kita pergilah. First macam mana kita nak buat ni? Kita pergi kepada apa yang kita belajar tadi. Pakai pen warna hitam. Okay, first kali saya akan lukis paksi lah. Yang ni yang paling basic lah. Yang ni awak tak dapat markah pun kalau lukis ni. Okay. Lepas tu saya tanda dulu saya sebab dia pakai
0 sampai 2 pi. Jadi kita kena pakai ikut dia lah. Jangan mampu pakai 0 sampai 360 pula, tak boleh lah. Okey, katalah saya letak sini. Mana sini lah pi ya. Pi sini. Saya nak bagi dia besar sikit lah. So sini 2 pi. Sini akan jadi pi. Besar sikit. Sini pi per 2 lah. Sini akan jadi 3 per 2 pi. Okey, yang ni saya dah buat dia punya paksi lah. Okey, sekarang kita tengok 3 yang depan ni. 3. So kita akan tahu lah kita punya atas ni akan 3 lah. Okey, ni 3. Okey, ataupun bawah ni sama banyak negatif 3. Sebab dia A tadi ya. Lepas tu saya tengok sin 2x. Okey, saya tengok yang ni sin 2x. Graf kita sin lah. Okey, graf kita sin 2x tu maknanya 2 ekor. Okey, jadi kita kena buat 2 ekor lah. Ni yang paling senang lah soalan ni, tak ada apa pun. Jadi saya pakai pen warna merah lah jawapan saya. Ni 1. Okey, ni 1 color ataupun 1 ekor. Tu seekor lagi. Okey, ni seekor lagi. So, menjawab tak soalan? Dia jawab soalan. So, sini 3 amplitude. Ni amplitude amplitude. Baru saya ingat nama dia amplitude. Yang ni asymptot. Yang ni lagi saya terlupa kan. Ni asymptot. Macam ni aja asymptot lah. Asymptot. Lebih kurang lah. Saya pun tak ingat idea macam ni. Tapi bunyi dia asymptot. Asymptot. Tadi saya dekat buku saya tak tulis pula. Asymptot ni. Tak ada. Okey. Saya ingat saya tu nama dia asymptot lah. Itu asymptot. Yang ni amplitude. Amplitude ni kena sama panjang macam saya bagi tahu tadi. Okey. Kembangan dia tu kena sama. Okey, itu soalan yang mudah. Sekarang ni, cuba kalau saya bagi awak awak pula buat. Katalah saya bagi satu soalan untuk awak try awak buat tengok betul ke tak betul. Okey. Lepas tu saya buat pula. Saya nak awak buat dulu dalam masa seminit 2. Soalan dia yang ni. Awak try buat Y sama dengan 3 cos X tambah 1. Senang soalan ni Kena buat susah sikit lah. Tak apalah. Buatlah dulu. Mula-mula tangan susah tu kan. Okey, buat dulu yang ni. Tengok jadi apa. Tak payah tunjuk saya lah. Lepas ni saya tunjuk awak check lah. Betul tak betul? Okey, please try. Boleh? Dah siap dah? Dah siap awak raise hand terus Boleh saya bincang pula. Boleh saya bagi jawapan. Tapi kalau boleh awak siapkan dah dulu. Baru kita seronok sikit. Tengok awak buat betul tak betul. Tu je lah. Kan boleh saya tengok pun. Okey. 2 orang dah siap. Aida dah siap. Fatin dah siap. Yang lain? Aliana dah siap. Terima kasih.
Yang ni guna pi ke 180 darjah tu? Ni guna Apa pi dia? ke darjah? Oh, ya, ya. Saya lupa nak letak kan. Guna pi. Okay. Terima kasih bagi tahu. Lupa. Awak letak 2 pi lah. Okey. Okey, dah ha? Iman pun dah siap dah tu. Fatihah, okey Fatihah. Oh, angkat tangan terus. Adi okey Adi? Ada salah sikit. Ah, apa tu? Ada berapa orang sekarang ni? Ada 14 tolak 2, ada 12 orang je. So ada 4 orang tak datang ah. Okey, Akil pun dah angkat tangan. Okey, meh kita tengok. Okey, yang lain boleh tengok ah. Adi pun dah semua, kita boleh tengok. So jom saya lukis balik. So, awak tengok jawapan awak betul tak betul sajalah. Okey, sebab soalan saya tu saya bagi 3 kos, maksudnya sebab kat sini ada tambah satu, dia 3 jadi tak tambah satu jadi 4 lah. Okey, saya cakap terus lah, saya tak payah buat macam mana cara buat, saya terus buat jawapan. Cara buat saya dah tunjuk tadi. So 4 dah, kenapa jadi 4? Sebab dia punya tu 3 kan. A dia 3, lepas tu tambah satu jadi 4. Okey, yang bawah pun sama. Yang bawah tadi sepatutnya 3. Tapi dia naik ke atas. Okey. Negatif, maksudnya kat bawah tu negatif 3. Awak naik ke atas tambah satu. Jadi apa? Negatif 2 lah kan. Jadi kat sini akan jadi negatif 2 lah. Baru seimbang lah. 4 dengan negatif 2. Okey. Macam tak seimbang je kan. Macam saya bagi betul balik. Okey, sebab saya pakai tu pi 2 pi, saya sini tulis pi lah. Sini jadi 2 pi lah. Okey. Lepas tu ini betul-betul kosong kat tengah tu. Tapi kita dah naik ke atas dah. Maknanya kosong saya akan jadi kat mana? Kosong saya akan jadi negatif 2. Ni lah kosong saya sebenarnya. Okey. Padamnya ini. Okey. Dia nak buat jawapan dah ni. Terpadam pula dah. Okey. Lebih kurang lah jawapan dia ni. Tak buat apa nak center. Tapi boleh lah tu kan. Okey. Ni jawapan dia. Sama tak dengan awak punya? Sama. Okey, good. Okey, katalah saya bagi soalan yang ala-ala SPM sikit Okey, macam ni. Ini soalan dia. Y sama dengan 2 sin pula 3/2x. Okey, please.
Siapa yang angkat tangan? Tertekan Tasha? actually. Oh, tertekan. Okey, ada yang dah siap dah? Saya tengah hantar apa tu? Kehadiran dekat Telegram. Dekat sini saya nak letak jugalah. Okey, saya letak kehadiran dekat chatting. Bahagian chatting tu ada kehadiran. Boleh lah. Satgi lah. Bukan sekarang lah. Alright, baik. Adi dah. Afiq dah. Akil dah. Fatihah dah. Okey, baik, semua dah. Jadi agak-agak macam mana jawapan awak tu? Mari kita tengok. So, kita first kali, kita tahu ni graph sine. Okey, tak payah bawa banyak sangat sebab ada tanda modulus kat situ. Dia akan dinaikkan semua. Okey, bukan dinaikkan, di flipkan positif kan. Jadi first kali kita tengok sine. Dan dia ada A dia 2. Jadi kat sini saya bolehlah anggap dia sebagai 2. So sini 2. Lepas tu saya boleh, sebab dia berkata sampai 0 sampai 2 pi ni macam biasalah. Yang ni pi. Yang ni 2 pi standard. Okey, lepas tu saya boleh nak siap lah ni. Tapi kat sini ulang kita ni. Ini bilangan ulang kita ni. Okey, 3/2 ni maknanya 1.5. Okey, 1.5 ataupun 1/2. Maknanya ulang kita tu kena 1 penuh, lepas tu setengah aja. 1/2. Maksudnya yang full dulu 1. Okey. Boleh ke macam ni? Tak boleh ni. Tak dapat. Satu lagi dah habis dah. 1/2. Maknanya saya kena ni tak tengah, ni tak tengah. Jadi macam ni. Okey. Saya lukis yang, yang, belum modulus lagi lah. Saya lukis dulu yang ni. Sebab saya nak bagi dapat seekor ulang dulu kan.
Okey. Yang ni sekok. Ni sekok. Lepas tu sekok lagi. Habis kat sini pula. Oh, macam salah saya buat ni. Kalau saya buat sekok kat sini, ada lagi tu tak sampai kan. Sebab saya nak buat 1,5, saya mesti sebab dia modulus, dia akan naik macam ni lah. Okey, so bawah tu tak payah. Tapi salah kan, yang saya buat ni salah sebab dia tak sampai 2 pi tu. Jadi kena bahagi betul-betul lah. Macam mana saya nak bagi-bagi betul-betul ni. Saya kena buat 3 lebih kurang macam tu lah. Dia tak boleh tepat situ, dia kena macam ni. Okey. 2 pi bahagi 3 dapat apa? Ambil kalkulator sekejap. 2 pi bahagi 3 dapat apa? Ataupun 360 bahagi 3. 120. Maknanya sebab kita 360, awak bahagi dengan 3, awak akan dapat 120 kan? Jadi sekarang ni kena 120 lah ni. 120, sini kena 240. Okey. Sebab kita tahu sini 90. Kan? Jadi 90 tambah 90, 180. Jadi 90 nak tambah 30 je. Maksudnya awak kena lebih kurang macam tu lah. So sini kena 120. Jadi tak payah detail sangat. Okay. Even skema pun saya tengok tak detail. Dia letak 2 pi dengan pi macam tu je. Tapi sebab kita nak bagi bulatan kita punya lengkungan kita tu sama. 3. Jadi saya bahagi tu 360 bagi 3 sebab kita punya sudut 360 bagi 3, 120. Jadi kita kena bahagi 3 tu sebab saya nak bagi 3 sebab satu ni satu color ni dia kena macam ni satu. Okey. Dari satu ni setengah. Setengah aje. Jadi satu saya kata ada 3. Jadi 360 bahagi 3 dapat 120. Maknanya dekat sini kena 120. Sini kena 240. Okey, sebab kita nak bahagi dia ngam-ngam lah. Okey, sini baru 360. Jadi kan, nak dapat markah ni, tak payah saya padam balik. Ni tak ada apa ni. Okey, tak ada apa. Okey, yang penting ada pi dengan 2 pi tu. Dan pastikan awak bahagi dengan sama banyak lah, betul lah. Kalau awak nak tanda kat sini lagi baik lah. Awak nak beritahu pemirsa awak bahagi dengan betul lah. Sebab lukisan saya ni tak nampak macam tak sama kan. Jadi sebab bila lukisan saya tak sama, saya pun bagi tahu lah ni sebenarnya 120. Ni 240. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Yang lain okey lah, 2 semua. Lepas tu kita dah modelkan dia naik atas semua. Cuma 3/2x tu adalah bermakna 1,5 ekor ular. Okey. Jadi 1,5 tu maknanya yang ni 1. Ni dah dinaikkan lah. 1. Tu naik lagi setengah. 1,5. Boleh faham tak? Kalau faham kat tangan. Okey, terima kasih. Baik, kita ada beberapa minit lagi. Seminit 2 macam tu. Jadi saya sekarang ni akan bagi kerja rumah kat awak lah. Okey. Saya akan bagi kerja rumah kat awak. Soalan tu adalah soalan yang saya akan bagi. Saya akan bagi lepas ni lah. Saya akan hantar Telegram sekolah. Telegram group admit lagi. Okey. Saya akan bagi kerja rumah lukis je. Semua soalan lukis je. Okey. Mungkin dalam 3-4 soalan saya akan bagi untuk awak hantar sebelum hari Isnin lah. Okey. Yang kerap menghantar tu saya ucapkan terima kasih lah. Okey. So tekat tu dulu kelas kita pagi ni.
Saya minta maaf jika ada apa yang kurang. Saya harap awak boleh isi kehadiran yang ada di ruangan chatting ataupun di Telegram yang saya baru letak sebentar tadi. So, boleh tak semua on camera jap, saya nak screenshot jap. On camera boleh? Dah lama tak tangkap gambar. Rindu. Stop presenting. Okay, Internet saya please. keluar je. On camera pun internet juga. Saya nak screenshot sekarang. Tolong, Internet please. slow. 1 Suara second, cikgu please. pun lag. Oh, ya ke? Kat saya lah, kat orang yang tak tahu. Okey je. Apa Afiq letak gambar kucing tadi tu? Saya nak, siapa yang boleh on camera on lah. Saya snap sekarang lah. Saya nak screenshot. Yang boleh tolong on camera sekarang. Yang tak boleh tak apa. Terbasan. Mana saya punya screenshot ni? Sekejap lah. Lekah. Yang mana boleh buka kamera sekarang. Ya. Oh ya, okey, sihat Akil. Tu sebab tu saya nak tengok tu, dah lama tak tengok. Makin tembam aku. Tak boleh buka. Makin tembam lah semua orang saya apa semua ni. Bila nak habis lah duduk kat rumah ni. Kerja makan je. Aliana gambar orang menembak pula dah. Hari tu nak di polis. Dia banyak cerita tu. Banyak cerita eh. Okey, on kamera cepat. Saya nak tangkap sekarang. Okey lah. Yang ada sekarang Akil seorang je. Akil dengan Afiq. Afiq pun gambar orang minyak. Orang minyak. Bilik gelap tu. Bilik gelap pula dah. Orang minyak. Okey, Bazil, terima kasih. Aliana semua dah buka dengan saya nak tangkap gambar sekarang ni. Kamera saya problem. Okey. Macam-macam lah. Cikgu tengok di bawah. Saya dah try buka. Saya nak save nama 5 saintis. 5. Saya dah screenshot satu. Saya skipin lagi. 5 saintis. 20, 21. Save. Okey, lagi satu lah. Sekejap. Fatin pun dah ada dah tu. Yang lain tak betul tak nak Tak boleh buka cikgu kalau buka dah. Sekejap Mana saya punya tools ni. Okey, tu Iman dah buka dah. Okey, terima kasih. Senyum guys. Okey, senyum. Peace. Saya belum pergi. Sekejap. Jangan sengih lagi tak. Freestyle. Okey dah, satu, Cikgu 2, 3 senyum sengih. Saya pun senyum dah ni. Senyum ikhlas. Okey, baik. Terima kasih. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari Isnin ni. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Eli keluar tak malu lah.